Kalau dah seluruh langit dan bumi itu atas kursi, kecil begitu saja, kecil di tengah-tengah saja, planet bumi macam mana pula atas kursi? Seperti ambuk saja. Kita macam mana? Kita macam mana? Itu besar makhluk Allah Ta'ala. Kursi. Dan kursi apabila diletakkan atas aras pulanya, begitulah juga kursi jadi kecil di tengah-tengah seperti tombol pintu di atas pintu yang besar. Ada atas pintu. Sambung baca kitab kita tuan-tuan sekalian sampai muka surat 137. Al-Kursi, Arash, Malaikat, Mukarrabin, Rezeki dan Tawakal. Subhanallah. Semua itu perkara-perkara kerohanian. Ya, kursi adalah makhluk ya. Kursi adalah makhluk. Dia masih ada sekarang. Besar sekali. Besar sekali. Benda fizikal. Maksud kita makhluk di sinilah kita benda fizikal. Bukan benda bayangan. Bukan benda yang kita tak nampak. Malaikat benda kita tak nampak. Benda gaib. Kursi adalah benda nyata. Arash Allah Ta'ala benda nyata. Malaikat memang kita tak nampak ya. Banyak sekali semua ni subhanallah disebut-sebutkan di sini semuanya. Kenapa pula dia bongkarkan kursi, arash, malaikat mukarrabin, rezeki dan tawakal. Yang besar-besar gitu pun semuanya Allah Ta'ala yang cipta. Allah Ta'ala yang tadbir. Allah Ta'ala yang jamin. Takkan yang kita yang kecil-kecil gini Allah Ta'ala tak boleh kasih rezeki? Takkanlah kita kecil gini tak nak serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, tak nak tawakal? Subhanallah. Itu kursi sebesar-besarnya, arash sebesar-besarnya terapung-apung di atas sana. Tak jatuh, tak rosak. Maintain dengan bagus semua. Malaikat semuanya itu. Tawakal serah kepada Allah Ta'ala. Bulat-bulat. Taat betul-betul. Kita manusia bimbang tentang rezeki kita. Kita manusia bimbang tentang perkara-perkara kita. Tak nak tawakal kepada Allah Ta'ala. Memang sangat-sangat tidak patut. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Maksudnya kursinya meliputi langit dan bumi. Dikatakan bahawa kursi itu ada bentuk majaz daripada ilmunya. Tetapi menurut qil dan kal ialah kerajaannya. Ada mengatakan kursi adalah bentuk majaz daripada ilmunya. Adalah satu perkara bukan yang zahir. Tetapi adalah satu kiasan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi segala langit dan bumi. Tapi ada yang mengatakan bahawa situ adalah kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan Allah Ta'ala. Langit dan bumi ini kerajaan Allah Ta'ala. Kursi itu sendiri merupakan satu kerajaan Allah Ta'ala. Arash sendiri satu kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an bahawa kursi itu merupakan lu'lu' yang panjangnya hanya diketahui oleh Allah saja. Dalam khabar disebutkan bahawa langit dan bumi bersama kursi bagaikan sebuah lingkaran dalam sebuah padang luas. Ibn Majah mengeluarkan bahawa langit itu ada tengah kursi, sedangkan kursi ada di tengah-tengah arash. Sebuah pintu, dia punya tombol pintu tu, door knob tu, ataupun yang bikin ketuk dia tu lah. Seluruh langit dan bumi, apabila disebut langit dan bumi itu termasuklah bulan, bintang, matahari, segala cakrawala yang galaksi, the whole, bukan hanya planet bumi ni saja tau. Kita ni planet bumi, kita satu sistem kita namanya solar system. Ada matahari, kemudian ada beberapa butir planet, ada matahari, ada beberapa butir planet, setiap planet ada bulan. Yang ada planet ada 2 butir bulan. Ada planet, setengah planet dapat 2 butir bulan ya. Itu semua namanya satu solar system. Satu gugus itu suatu solar system dan ada beribu-ribu gugusan. Jadi yang kita nampak bintang-bintang gemerlapan itu semua itu adalah matahari-matahari bagi solar system yang ada. Dan semua itu disebut sebagai galaksi. Galaksi ya. Sebesar-besarnya semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah kita katakan dia. Semua itu semua masih di bawah langit bumi lagi. Masih bawah langit dunia lagi. Namanya langit dunia lagi. Belum masuk langit pertama sekalipun. Ini semua berserta langit pertama, langit kedua, langit ketiga semuanya itu sangit lagi besar, lagi besar atasnya diletakkan atas kursi hanya seperti tombol pintu atas pintu saja. Berapa besar? Berapa kursi? Yang tu panjang tu Allah Ta'ala saya mengetahui sangat besar. Kalau dah seluruh langit dan bumi itu atas kursi kecil begitu saja, kecil di tengah-tengah saja, planet bumi macam mana pula atas kursi? Seperti ambuk saja. Kita macam mana?
Kita macam mana? Itu besar makhluk Allah Ta'ala. Kursi. Dan kursi apabila diletakkan atas aras pulanya, begitulah juga kursi jadi kecil di tengah-tengah seperti tombol pintu di atas pintu yang besar. Di atas pintu yang besar, itulah aras, itulah kursi. Itulah kursi, itulah langit dan bumi. Itulah langit dan bumi, itulah planet Earth. Itulah planet Earth, itulah kita. Kecil begitu. Kecil sekali ya. Sebutkan kursi begitu besar pun makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Nabi Muhammad dah nampak. Semua Nabi Muhammad dah nampak ya kursi itu. Ada yang mengatakan kursi itu adalah majazi, hanya seperti kiasan lambang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala meliputi segala-galanya, segala-galanya. Dia mengatakan tapi dia benda fizikal. Dia benda fizikal, bukan setakat apa benda-benda yang hanya maknawi saja, tapi benda-benda yang benda fizikal ya. Dari Ikrimah, matahari adalah sebahagian sahaja daripada 70 bahagian daripada nur kursi. Matahari adalah sebahagian cahaya daripada nur kursi ya. Dipinjamkan nur kursi pada matahari. Jadi matahari tu dapat power daripada mana? Subhanallah. Phone kita dapat power daripada mana? Kotak kecil apa tu namanya, cocokannya tu namanya? Apanya? Bukan. Power bank. Kita punya handphone tu dapat power daripada power bank. So kalau bilang generator handphone. Generator dia lah, sebab pasal dia kasih power dia kan. Phone kita dapat power daripada power bank. Matahari dapat power daripada cahaya kursi. Ya, cahaya kursi ya. Adapun arash adalah sebahagian saja daripada 70 bahagian daripada sutur tabir. Aras pulanya, aras yang dah besar gitu pun sebahagian daripada tabir-tabir yang namanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak naik lepas Mi'raj dan sampai nama tempat yang nama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu namanya tu batas kesudahan. Nabi naik ada tabir-tabir lagi ya, hijab-hijab lagi, semua tu daripada cahaya. Aras pula hanya sebahagian daripada cahaya-cahaya yang banyak. Ada lagi besar daripada aras pun. Ya. Tempat Muhammad tu di mana? Letakkannya di bumi. Tapi hakikatnya Muhammad punya tempat tu lah yang di atas sana. Kursi pun masih di bawah lagi. Aras pun di bawah lagi. Yang satir tu pun, hijab-hijab tu pun di bawah lagi. Di atas sana tempat Muhammad. Itu bukan tempat Allah ya. Itu bukan tempat Allah ya. Allah tak bertempat ya. Jadi yang Nabi kita naik atas itu tinggi sekali. Di situ Nabi jumpa Allah. Di mana? Di tempat Nabi. Di tempat Muhammad. Itulah stesen Muhammad. Tinggi-tinggi begitu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Syukur dia kita bulan-bulan Maulid ni kita banyak selawat atas Nabi, kita banyak selawat atas orang besar, makhluk besar Allah Ta'ala. Di antara makhluk besar Allah Ta'ala apa? Matahari makhluk besar, bulan makhluk besar, kecil berbanding dengan langit keseluruhannya. Lagi makhluk besar lagi apa tu? Kursi, tentu besar. Apa lagi makhluk besar Allah Ta'ala? Arash makhluk besar. Apa lagi makhluk Allah Ta'ala yang besar? Paling besar makhluk Allah Ta'ala ialah Muhammad. Paling besar kedudukannya dan besar juga martabatnya. Saiznya wallah alam, tak tahu macam mana besarnya Nabi nanti. Nabi ada bentuk lain tau yang kita tak tahu tau. Sayyidina Uwais Al-Qarani tanya sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dia belum jumpa Nabi, tapi dia wali. Sudah tentu dia sudah nampak Nabi ya. Zahirnya dia tabi'in. Hakikatnya dia bersama dengan Nabi. Boleh tanya dengan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Umar kan tanya biasa. Ada tu sahabat, kau pernah nampak Rasulullah? Sayyidina Umar bilang pernah. Oh belum. Maka dia jawab pernah, maknanya belum, maknanya ada lain benda dia. Sayyidina Ali bilang, aku pernah nampak sekali. Betul. Bermakna Nabi ada bentuk form yang lain. Ialah manusia saja. Apabila mati nanti kan bentuk lain, jadi cahaya, dari bersinar cahaya. Yang ada mati jadi bentuk lain, bentuk keldai, na'udzubillah min zalik, bentuk babi, mukanya pun ada, na'udzubillah. Nabi kita sudah tentu akan ada bentuknya yang lain. Tukang bank saja muazzin, yaumil akhir lehernya jenjang-jenjang, cantik kan, bentuk lain namanya. Kat dunia tak ada jenjang. Pak Bilal lehernya jenjang, masuk Pak Bilal aja besok lapor dia, besok leher awak dinaikkan. Tak ada begitu ya. Di akhirat semua begitu. Dan kalau dah Pak Bilal pun begitu semua itu ya.
Ini kan pula Nabi. Yang selawat atas Nabi saja bertukar bentuknya yaumil akhir menjadi bersinar cahaya ya. Kalau cuba manusia jalan bersinar-sinar, tengok ini neon ke apa ke umpamanya ya. Tapi ke akhirat jadi bersinar cahaya. Yang selawat atas Nabi aja dapat sinar cahaya, betapa pula nabinya. Betapa pula nabinya ya sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan bahawa antara arash dan kursi ada 70 hijab tabir dari ke-8 dan 70 hijab dari nur. Siapa? Mataya. Masing-masing hijab berjarak 500 tahun perjalanan. Jika tidak demikian, tentulah malaikat pembawa kursi itu akan terbakar disebabkan cahayanya. Semua satir-satirnya tu daripada 70,000 punya satir ya, berapa? 70 hijab ya. 70 hijab. Antara satu hijab ke satu hijab perjalanan 500 tahun. 500 tahun bukan tahun kita. Tahun bilangan sana. Light years ke apa ke punya besar gitu. Kalau tidak malaikatnya takkan terbakar. Malaikat yang pukul kursi itu sendiri tak akan tahan cahaya hijabnya itu. Maka tu jaraknya itu ya. Besar sangat. Sebab itu nanti yaumil akhir pada malaikat nampak, tak semua malaikat nampak ini semua tau. Nabi Muhammad nampak segala-galanya dia dah nampak. Atau Allah menciptakan segalanya pun Nabi Muhammad telah nampak. Malaikat belum nampak segala-galanya. Malaikat ni nanti yaumil akhir dia nampak kerajaan Allah begini besar, kursi pun depan mata kita nanti nama kursi kita akan nampak. Arash kita akan nampak. Pada malaikat nampak semua mengeluh malaikat, ya Allah, sungguhnya kami telah tidak beribadat kepadamu dengan sebenar-benar ibadat ya Allah ya. Mereka rasa mereka sujud sampai yaumil qiyamah, rukuk sampai yaumil qiyamah. Tak cukup rupanya kerana sangat besar Allah Maha Agung Allah Ta'ala. Sikit dia rasa dia punya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arash adalah sebuah jisim yang terdiri daripada nur yang tinggi di atas kursi. Jadi arash ya, arash juga adalah satu benda yang benda jisim ya. Bukan benda setakat ideologi ataupun fahaman ataupun benda-benda maknawi, benda fizikal. Boleh dipegang itu arash. Boleh dipegang itu arash. Sedangkan kursi berbeza halnya dengan arash. Ini berbeza dengan pendapat Hasan Al-Bisri. Dikatakan al-kursi dari yakut merah. Dikatakan lagi dari permata hijau. Juga dikatakan dari permata putih. Yang lain mengatakan dari nur. Namun yang lebih baik adalah tidak menentukannya saja secara pasti. Yang baik adalah jangan menentukannya. Allah Ta'ala saja mengetahui. Allah Ta'ala saja mengetahui kursi itu daripada apa buatannya. Ya. Para astronomi mengatakannya adalah bintang tertinggi. Tempat benderangnya bintang-bintang. Iaitu tempat yang tidak ada bintang-bintang. Paling tinggi sekali ahli astronomi mengatakan ya. Tapi semua tu belum boleh dinampak lagi dalam dunia. Dan yang segala yang masih boleh nampak oleh nama astronomi, ilmu astronomis, ilmu falak yang boleh nampak semua tu hanya dia tak boleh tengok. Dia boleh tengok bulan naik, bulan timbul, boleh nampak planet dia boleh nampak. Dia boleh tengok kursi, tu nampak kursi, tak boleh nampak kursi dia tak boleh nampak ya. Segala yang kita sebut ni semua atas. Yang masih boleh nampak, masih boleh terteropong, masih boleh terkaji, semua tu masih di bawah langit pertama. Sebabnya langit dunia saja. Langit dunia saja ya. Atau tempat yang tidak ada bintang-bintang. Yang dikatakan oleh mereka itu adalah berada di dalam wilayah yang mereka sebut sebagai zodiak. Para ulama menamakannya kursi. Sedangkan arash adalah atap makhluk. Arash adalah atap segala makhluk semua. Atapnya itu adalah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala langit dan bumi di bawah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada sesuatu yang keluar dari daerahnya. Itu sudah merupakan puncak pengetahuan manusia. Dan tidak ada tempat untuk menjangkau di belakang itu. Juga tidak ada tempat untuk mencari di atas itu. Jadi segala atap, arash itu dah kiranya, lepas antara arash, lepas arash itu namanya Sidratul Muntaha. Batas kesudahan. Lepas itu dah manusia tak boleh cari, tak boleh nampak, tak boleh apa. Hatta kursi dan arash yang begitu tinggi sekalipun reachable pada manusia. Reachable tu apa? Walaupun belum sampai kepada fizikalnya,
tetapi terjangkau pahamannya, terjangkau. Yang lepas daripada itu semua secret daripada Allah Ta'ala. Tapi yang nama Muhammad tidak ada namanya Sidratul Muntaha bagi Muhammad. Tidak ada batas kesudahan bagi nama Muhammad. Bebas dia nak turun naik semua dia bebas. Semua tempat Allah Ta'ala punya makhluk, ya, tempat Allah Ta'ala tidak ada kawasan larangan bagi Muhammad. Jadi arash tu dah kiranya paling top, paling tinggi sekali. Semua di bawah arash. Apa yang kau perlu tahu, apa kau perlu belajar, apa yang kau perlu lihat, semua di bawah arash sahaja. Atas daripada arash sudah habis. Ya, dah tak boleh manusia dah tu. Semua tu secret Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Alam besarnya lagi, alam atasnya lagi. Allah berfirman, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Allah dah ada arasy yang besar yang agung, kau tak nak serahkan kepada dia, kau tak nak tawakal kepada dia. Ibaratlah kita nak bikin rumah, kita serah kepada kontrak. Ya ke dia boleh bikin ke? Kita saja tengok awak pakai simen apa? Awak pakai paku apa? Awak bancur macam mana? Oi, kau nampak tak istana besar tu? Itu di antara istana terkecil yang dia pernah bikin. Istana terkecil yang pernah bikin. Oh, istana macam mana? Yang mana yang besar? Kau belum ternampak, kau boleh bayangnya pun kau belum tengok lagi. Kau nampak istana tu atas puncak bukit. Itu istana terkecil yang pernah bikin. Oh, ini kan pula rumah kau. Kau tak percaya dia punya bikin. Begitu itu contoh ya. Arash yang agung tu Allah punya. Allah agung punya. Maka kau tak nak tawakal kepada dia, macam besar sangat urusan kita. Baik tu ya, termasuklah urusan dunia ni ya. Termasuk urusan pentadbiran dunia sekalipun ya. Pentadbiran dunia bukan hanya negeri dan negara ya. Pentadbiran dunia sekalipun kecil sajalah ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak suruh takbir, single handed boleh takbir, Mahdi boleh takbir alone. Single handed Nabi Isa boleh takbir alone. Semua itu adalah bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan semuanya tu dalam tangan dia takbir semuanya itu. Maka Sayyidina Mahdi sendiri boleh takbir. Kerana apa? Dia hanya menggerak, yang takbir hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arash yang besar tu ditakbir oleh Allah Ta'ala. Apalah planet bumi ini. Maka yang setengah-setengah manusia angkuh besar. Mereka rasa mereka ada power, mereka rasa mereka ada kuasa. Sedangkan kecil yang kau ada. Kalau kau tak damping kepada Allah Ta'ala, kau rasa pada dirimu sendiri, kau rasa dengan kelompokmu sendiri, kau rasa dengan grupmu sendiri, still kecil, sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Allah punya pentadbiran besar. Maka siapa yang serahkan pentadbirannya kepada Allah, siapa yang serahkan urusannya kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, masuklah dia ke dalam satu pentadbiran yang tidak ada batasnya. Masuklah dalam satu pentadbiran, masuk dalam satu pengurusan yang tidak ada batasnya, yang sangat besarnya. Sebab itu kau tengok orang-orang sombong, sayang kau 1000 kali sayang. Kalaulah kau gunakan kepintaranmu itu dan akalmu itu untuk sembah sujud kepada Allah, mengagungkan Allah, sudah tentu kau dapat satu, orang-orang yang kecil saja mengagungkan Allah, besarkan Allah, dia dapat satu perasaan yang besar, satu jiwa yang besar, satu kemampuan yang besar. Kalau orang yang berakal cerdik macam kau menggunakan kepintaranmu itu dalam merenung kebesaran Allah, sudah tentu kau akan dapat renungan yang lebih besar. Sudah tentulah, tetapi hidayat diberi oleh Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala, siapa dia nak beri, dia beri. Siapa tak beri, dia tak beri. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyifatkannya Al-Azim. Maksudnya, jika mereka berpaling, iaitu tidak mahu beriman, tak mahu beriman, tak nak iman kepada Allah, tak nak iman kepada Rasulullah, tak nak beriman, tak nak bersama-sama dengan orang yang beriman, tak nak beriman, tak nak mendengar nasihat ulama-ulama yang mengajarkan akan iman. Mereka berpaling kepada siapa selain daripada yang membawa kepada keimanan. Ya, yang mencukupinya hendaklah engkau katakan, yang mencukupiku hanya Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, dan kepadanya aku bertawakal, dan Dia Tuhan arash yang besar. Cukuplah. Daripada paling kita mengatakan hasbi Allah, cukup bagi aku Allah. Maksud berpaling ya, berpaling di sini ya, bukan setakat berpaling. Kalau berpaling aja kita tak kisah. Berpaling dan menentang kita pulanya. Berpaling dan menentang kita pulanya ya. Berpaling bermakna tidak bersama dengan kita tu, maknanya menentang kita daripada jalan Allah. Mengatakan cukup bagi aku Allah. Cukup bagi aku Allah. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah. Mereka berpaling. Hati-hati terhadap yang berpaling. Bermakna yang berpaling daripada hakikat sebenarnya itu
adalah mereka tu adalah sangat-sangat bahaya punya orang, ya. Katakan cukup bagi aku Allah. Apa yang dia berpaling dengan berpatah balik lagi dengan segala apa yang ada dalam tangan mereka, istilahnya dengan apa yang ada dalam kuasa mereka. Kau ada itu, kau ada ini, cukup aku ada Allah. Cukup aku ada Allah. Sebab itu dalam nak menghadapi akhir zaman nanti akan berlaku perang yang sangat besar. Kita tak ada apa-apa senjata, kita tak ada apa-apa siraan. Kita hanya ada hasbi Allah, cukup bagi aku Allah, mentadbirkan segala-galanya. Mentadbirkan segala-galanya, bukan untuk nak membinasakan musuh-musuh Allah, bukan satu perkara yang mudah bagi Allah. Bahkan tak ada perkara langsung pun bagi Allah. Kalau perkara yang mudah tu maknanya ada juga perkaranya. Adalah untuk nak membinasakan musuh-musuhnya, ada satu perkara yang mudah bagi Allah Ta'ala. Bukan satu perkara yang mudah bagi Allah Ta'ala. Not perkara pun bagi Allah. Not perkara pun bagi Allah Ta'ala. Allah bilang kun, fayakun. Jadi, jadilah. Tak jadi, tak jadilah. As easy as that. Kalau perkara tu ada juga perkaranya. Ada perkara. Bukan perkara yang mudah pun bagi Allah Ta'ala. Bukan perkara pun bagi Allah Ta'ala. Not material at all. Doesn't matter at all bagi Allah Ta'ala. Azim. Agung. Arash azim. Arash yang agung itu apa? Dia yang tadbir. Dia yang punya. Ini kan pula engkau yang sebegini. Sebab itu disebutkan arash. Kursi begitu besar. Manusia macam mana besar? Mendabik dada. Aku power. Aku kuasa. Semua orang kena tunduk. Semua orang kena begini. Semua orang begini. Tak ada apa benda pun. Sedar wahai sekalian manusia. Kau hamba Allah. Kita sama-sama hamba Allah Ta'ala. Allah Maha Agung memerhatikan kita. Allah Maha Agung, kita akan kembali kepadanya. Kau tidak besar. Dan orang yang kau sandar juga tidak besar. Grup yang kau sandar pun langsung tidak besar. Langsung tidak besar. Semua ditakbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkannya azim. Kerana arash merupakan makhluk yang terbesar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan tawakal sebagaimana yang diperintahkannya. Oleh kerananya dikatakan sebagai Sayyidul Muwahhidin dan Rakhul Arifin. Sudah tentu tawakal di sini bukan seperti tanpa usaha sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian orang. Bahkan Nabi juga diperintahkan agar berusaha. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal tu maknanya apa? Aku usaha ikut daya aku. Hasilnya ikut kehendak Allah. Aku usaha ikut daya aku. Tapi hasilnya ikut kehendak Allah. Bikin apa yang termampu oleh kita. Subhanallah. Kita bikin rumah ni sebenarnya namanya tawakal tau. Kuat sangat ke rumah kita bikin. Angin lebih kuat lah. Angin lagi kuat. Kalau betul-betul tak nak kasih angin, sekejap aja rumah kita bangunan besar-besar pun boleh tumbang kan. Jadi yang kita bikin tu kemampuan kita. Pasanglah simen, pasanglah konkrit. Itu dalam kemampuan kita. Maka kalau kena buat sesuatu, kau buat rumah sesuatu. Sebab itu orang kita bikin rumah pondok pun kira ada buat sesuatu. Tapi yang peliharakan rumah dia boleh tahan beratus tahun. Kan rumah kayu kita tahan dah 10 tahun kan. Kalau ikut hakikatnya, kalau ikut zahirnya tu, anytime boleh tumbang tau. Anytime boleh tumbang. Pokok jatuh aja rumah kita boleh roboh. Ya tidak? Kereta tersolol aja rumah kita boleh roboh. Angin lalu rumah kita boleh roboh. Apa tak roboh? Kita buat apa yang termampu oleh kita yang memelihara Allah Ta'ala. Hasilnya daripada Allah Ta'ala. Ya, kita buat kerja kita yang termampu oleh kita. Termampu aku bikin rumah. Tapi yang memelihara aku ialah Allah. Bukan rumahku. Rumahku itu pun dipelihara oleh Allah. Rumahku pun dipelihara. Rumah daripada batu pun boleh roboh. Ikan pula rumah daripada rumah-rumah kampung kita dulu daripada kayu. Boleh tahan ratusan tahun pulanya. Yang pelihara siapa? Allah. Kita buat hanya usaha kita saja. Apalah kuat paku dan tanggam nak untuk rumah-rumah buli itu, untuk nak legin angin. Pokok yang bukan tanggam tau, pokok tu akar tau, pun boleh tumbang. Kalau kita ikut logik, rumah-rumah kita semua tak boleh survive tau. Rumah-rumah kita semua tak boleh survive di tanah Melayu kita semua. Boleh pula survive. Kita buat termampu oleh kita. Yang menjaga, yang memelihara Allah. Dia kemampuannya tak ada terbatas. Kita buat usaha kita. Namun yang memelihara kita ialah tawakal kita kepada Allah. Allah yang memelihara kita. Ya. Kereta kita saja. Kereta kita tu berapa panjang? Kita kereta dari ujung ke ujung. 2 meter ada ya. Taruhlah 3 meter lah ya. Taruhlah 3 meter. Kok boleh sampai ke tempat yang 300 km? KL kan 300 km ya. Kok boleh sampai begitu ya? Kereta kecil tu. Kalau ikutkan, kalau nak rosak ya. Kalau nak rosak,
satu dia bergerak ikut kepanjangan dia tu 3 meter, dia 3 meter akan datang aja. Dah boleh haus segala gearnya kat dalam. Dah boleh haus segala tayarnya, dah boleh haus semuanya gitu. Bukannya kuat kan? Sebab dia jalan atas tanah. Mana dia kuat? Tanah ke kereta? Tanah lagi kuat. Dia jalan atas tar. Kan ada angin, ada cahaya matahari, ada panas. Tak kuat kereta kita sebetulnya. Kita buat termampu oleh kita. Yang menahankan dia, mengkasihkan dia daya tahan dan daya gerak sampai dia boleh jauh berapa lebih panjang daripada, berapa kali ganda daripada kepanjangan kereta itu sendiri. Yang menyampaikan siapa? Allah. Allah. Hatta kereta kita pun bukan sesuatu yang besar. Sebab itu ada yang perlu tak pakai kereta pun dia boleh sampai begitu jauh. Yang kuasa yang mentadbirkannya. Bikin apa yang patut. Allah yang menyampaikan. Segala apa yang kita bikin pun ya. Segala apa yang kita bikin pun ya. Semuanya itu adalah kita buat ikutnya kadar kemampuan saja tau. Tapi yang menyampaikannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pernah seorang Arabi berkata kepada Rasulullah, adakah ku ikatkan untaku atau ku tinggalkan begitu saja dan bertawakal kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikatlah dan bertawakal. Seorang Arabi, seorang Badui, dia bawa unta, ya Rasulullah, aku nak ikat ke aku nak tawakal? Jadi pada faham dia, kalau aku ikat tu maknanya aku tak tawakal. Kalau aku tawakal tu aku tak payah ikat. Nabi bilang ikat dan tawakal. Ikat kerjamu, tapi yang melihara untamu ialah Allah. Kau ikat macam mana pun unta boleh lepas tak? Boleh lepas. Kau ikat macam mana pun unta boleh dibawa lari orang tak? Unta gini saja dengan kata talinya, dia punya tiang pacaknya pun boleh terangkat. Mana lagi besar, unta ke tiang? Sebetulnya unta pegang tiang ke tiang pegang unta? Bukan tiang pegang unta tau, unta yang pegang tiang. Aku tak nak bergerak, aku nak ada sini. Allah Ta'ala tak kasi dia bergerak, maka dia kat situ sebetulnya. Kan tiang yang pacak dia tu, mana lagi besar? Tiang ke unta? Ya unta lagi besar. Jadi sebetulnya bukan tiang pegang unta tau, unta pegang tiang. Kalau Allah kehendak, maka ikat kerja kita. Yang buat unta tak lari ialah Allah. Kena buat kerja kita, ya, kena buat kerja kita. Sampai kepada satu tingkat, habis macam mana kok yang ada wali-wali kok dia tak ada kerja? Dia tak ada kerja. Kok boleh dapat rezekinya banyak? Kau jangan bilang dia tak ada kerja. Dia punya kerja lebih banyak daripada orang yang bekerja. Kau bekerja untuk menghasilkan sebab rezeki. Dia bekerja untuk mendampingi pemberi rezeki. Actually kau jangan bilang wali-wali ni tak ada kerja, tak ada kerja. Maka kau tengok kau dia gitu kau pun pemalas, kau pun tak nak kerja. Dia tak nak kerja pas dia punya kerja lebih teruk pada kau lah. Kau punya kerja setakat dekat office, benda dunia, paper gitu sini ya. Besi, paku, kayu, semua tu enjin kau bikin hanya berapa lama? 8 jam satu hari, 9 jam satu hari saja. Dia punya kerja pakai jiwa, pakai roh. Kau punya kerja pakai tangan, pakai itu saja. Dia punya yang kau deal ialah mesin, simen, kertas, komputer, itu yang kau deal bendanya. Yang dia kerja pakai apa? Apa anggota yang dia pakai? Jiwa dia. Yang dia bikin apa? Roh dia. Yang dia deal dengan siapa? Rabb dia. Dia bukan lapor. Kalau kita kena satisfykan customer kita. Kita kena satisfykan, puaskan hatikan bos kita. Dia memuaskan, nak mencari redanya siapa? Tuhan dia. Besar tak kerja dia? Dan dia kerja bukan 8 jam lah. Dia kerja 24 jam. Kau tidur pun dia kerja. Dia ingat Allah, dia ingat Allah. Maka kau jangan bilang wali-wali tu tak kerja. Dia kerja. Kau kerja mencari rezeki. Dia bekerja mendampingi kepada yang pemberi rezeki. Kau jangan bilang dia tak kerja. Kerja dia lebih banyak. Kalau kau sanggup kerja macam dia, kau boleh tak kerja kau. Kalau kau tak dapat kerja macam dia, kau buat kerja kau. Nanti Tuhan kasih kau rezeki. Kalau jangan berartikan mereka tak kerja tau. Jangan orang salih ni tak kerja. Ini tak kerja, aku pun tak kerja tu. Dia pemalas ni, ini pemalas ni. Tidak, dia lebih rajin daripada kau. Kau hanya setakat menggunakan tulang 4 kerat, tapi mereka perah lebih daripada urat. Dan kau yang aja nak kasih kau punya nak kasih gembira kau punya pelanggan. Kau hanya nak gembirakan kau punya majikan, tetapi dia nak cari redha daripada yang maha besar, Tuhan. Jadi jangan kau sangka mereka tak ada kerja ya. Mereka tak ada kerja. Kerja tu, itu kerja juga tu namanya, kerja. Itu kerja ya. Itu dalam kitab Adab Suluk Al-Murid, Imam Haddad mengatakan, kalau Allah Ta'ala takdirkan kau kerja lain semua tak hasil, bermakna Allah Ta'ala nak employ kau. Allah nak kau kerja dengan dia. Maka gunakan waktu kau tu kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Ada setengah orang Allah Ta'ala tutup dia punya mata pencarian yang lain-lain, Allah Ta'ala tutup. Bermakna Allah Ta'ala nak dia
kerja dengan Allah Ta'ala. Maka dia pun kerja dengan Allah Ta'ala. Pagi, petang, siang, malam dia kerja dengan Allah Ta'ala. Maka yang bayar gaji dia Allah. Kau jangan iri hati. Kau tak kerja macam dia. Kau tak kerja macam dia. Yang ada orang tengok gitu saja, tengok kiai dia, apa ulama tak kerja, habib tak kerja, dia pun tak nak kerja. Kau tak nak kerja pasal kau pemalas. Tak kerja kau bukannya zikir, main handphone. Kau tak kerja bukannya zikir, kau duduk lepak-lepak dengan kawan kau. Kemudian kau bilang, apa Tok Syekh pun tak kerja, Pak Habib pun tak kerja, kiai pun tak kerja. Kau bilang dia tak kerja. Dia lebih daripada kerja lah. Dia lebih daripada kerja. Anggota yang kau pakai setakat tangan dan tulang empat kerat. Mereka gunakan rohani dan jiwa mereka, itu mereka kerja. Lebih berat lagi. Lebih berat. Ya. Itu dia punya cara kerja. Orang-orang wali, ya. Kita kena faham, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau bertawakal kepada Allah dan dengan bersungguh-sungguhnya, tentulah dia memberikan rezeki sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang waktu pagi berlapar dan waktu petang dalam keadaan kenyang. Nabi bilang, kalaulah manusia boleh tawakal macam tawakalnya burung. Burung tawakal tau. Burung ada simpanan tak? Ada burung ada makan gaji tak? Sebulan gaji kau sebulan berapa butir berapa butir padi, berapa gitu. Semua tawakal Allah. Dia tahu dia makanan tak hari ni. Tak tahu, pagi perutnya laporkan, keluar terbang, balik semua dah kenyang. Happy aja dia. Semua begitu Allah. Tawakal, betul kuat tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalaulah manusia boleh tawakal kepada Allah Taala begitu, ya, tengok burung. Ya, boleh kita begitu serah pada Allah Ta'ala, ya. Tapi manusia bukan hanya setakat nak keluar pagi, kenyang petang. Kalau setakat boleh makan itu aja lebih daripada cukup. Pasti kita nak keluar pagi, kenyang sampai berpuluh tahun. Sampai 7 keturunan kita nak kenyang. Itu kau kena empas pula sendirilah. Kau kena empas pula sendiri, ya. Dan semua yang cakap-cakap ini kau tak boleh buat main, ya. Burung lain, kita lain. Aku jadi burung lah. Ini yang cakap ni Rasulullah tau. Segala cakap Rasulullah kau tak boleh pilih-pilihkan. Yang kau pilihkan tu cakap Nabi tau. Yang kau pilihkan cakap Nabi. Kalau Nabi dah bilang begitu, begitulah bermaknanya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Dibawakan arash tu agung, kursi tu agung. Dan disebutkan tawakalnya, takluknya kepada Tuhan yang memiliki arash yang agung. Jadi kau jangan nak rasa, don't have doubt dalam Allah punya power. Subhanallah. Maha power Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Maha berkuasa Allah Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Satu lagi yang kena jaga iaitu apa? Jangan jadi pemalas lah. Kau gunakan perkataan tawakal aja, kau terus, saya tawakal. Kiai-kiai orang alim, dia tak kerja, tapi dia buat lebih daripada kerja. Dia punya zikir dia tu saja, lebih berat daripada kita punya kerja setahun. Dia punya zikir, dia punya renung itu, ya. Dia kerja. Kau tak kerja, kau bikin apa? Kau tak kerja, kau main handphone. Kau tak kerja, kau sembang-sembang dengan kawan. Kemudian ana tawakal. Itu nama ana tak ada akal. Dan sebetulnya terbit daripada sifat kau yang memang nakal. Konon-kononnya cekal. Tetapi kalau dapat apa-apa perkara saja, Allah, terus kau campakkan diri kau kepada dunia, pukal-pukal. Tak boleh, ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.